بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Baik, perhatikan pada huruf-huruf yang berbaris mati ataupun huruf-huruf yang sakin, ada tanda sukun di atasnya. Kita tengok daripada mula, wa idh yarfa'u. Huruf dzal, bila kita sebut huruf dzal, secara umumnya bila kita sebut huruf-huruf yang ada tanda mati di dalam Al-Quran ni, dia ada, kita fokus pada tiga tempat, tiga cara bacaan. Yang pertama adalah qalqalah. Yang ni semua orang tahulah qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal, qutub, jad. Okey, di mana ada lantunan aq, at, ab, aj, ad. Okey, di mana qalqalah ni dia ada dua bahagian. Ada qalqalah pada huruf tebal dan ada qalqalah pada huruf nipis. Okey, qalqalah pada huruf tebal biasanya bunyinya dia akan pergi ke arah a, ke arah baris atas. Okey, macam aqa, alta. Okey, adapun qalqalah kalau pada huruf nipis maka dia akan pergi pada huruf i. Dia tak ada i dalam Al-Quran tapi pada huruf i, ab, aj, ad. Okey, itu qalqalah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah sesuatu yang disebut sebagai rakhawah. Ar-rakhawah ni maksudnya adalah lepasan suara. Bila kita sebut ada beberapa huruf mati yang bila kita sebut bunyinya seakan-akan dipanjangkan sikit. Okay, dan dia ada 6 huruf. Zal, zai, dha, ghin, waw dan ya. Okay, ada 6 huruf. Okay, salah satunya adalah zal. Okay, macam mana rakhawah tu terjadi? Lepasan suara. Wa idh nampak? Wa idh yarfa'u Ibrahim. Okay, macam mana jadi rakhawah? Dan kenapa terjadinya rakhawah? Kerana kita nak elak daripada qalqalah. Sebab kalau kita tarik lidah kita cepat, dia akan jadi wa idh. Nampak? Dia akan jadi qalqalah tadi. Ab, aj, ad. Wa idh. Kita tak nak wa idh. Okay, jadi untuk hilangkan qalqalah tu maka kita lamakan sedikit kedudukan lidah kita pada makhraj huruf-huruf rakhawah. Maka bila kita lamakan maka keluarlah imtidadus saut, dia panjang, suara kita jadi panjang. Wa idhyar, nampak? Wa idhyar. Okey, dan bila kita sebut huruf zal maka bagi ruang untuk bunyi zal tu keluar. Wa idhyar. Okey, itu yang pertama pada huruf zal. Yang kedua pada huruf ra. Okey, pada huruf ra. Okey, dan ra ni macam kita tahu dia ada dua keadaan juga, ada ra tebal dan ada ra nipis. Okay, ada ra tebal dan ada ra nipis. Ra nipis insya-Allah senang. Ra nipis kita senyum je. Ir, okey. Ir, bir, tir, kita senyum je. Okey, tapi pada ra yang tebal kita hati-hati. Sebab apa? Sebab ada orang bila dia sebut huruf-huruf tebal ni, dia sebut dengan muncungkan bibir. Okey, contoh wa idh yar, nampak? Yar. Okey. So muncung bibir ni ada problem ke tak ada problem? Okey, dia muncung bibir ni masalah yang ada pada dia adalah makhraj kepada huruf waw. Okey, muncung bibir macam kita nak minum daripada straw, maka dia adalah makhraj kepada huruf waw. Okay, tapi kalau kita cuba untuk bawa keluar huruf lain daripada makhraj huruf waw, maka dia akan jadi yaur. Nampak? Yaur. Dia tak jadi yar, dia jadi yaur. Y-A-W-R. Yaur. Kita tak nak yaur, kita nak yar. Yar. Y-A-R. Yar. Okey. Tu sebab kalau kita sebut huruf-huruf tebal, terutama huruf ra, maka pastikan bibir kita dia tidak muncung ke depan. Buka je. Wa idh yarfa'u. Okey, dan ra bila dia mati maka dia ada
bergetaran, maka pastikan kita bergetar. Yar, okey, cuma jangan over lah. Ada orang dia suka sangat bergetar. Wa id yarfa'u, tu jangan over sangat, sikit cukup. Yang penting ada ihtizaz, ada getaran, ada tikrar. Okey, yarfa'u okey, qalqalah macam biasa kita tahu Ibrahimul qawa'id. Tadi kita sebut apabila huruf mati kita ada 3 keadaan. Yang pertama adalah qalqalah, yang kedua rakhawah, yang ketiga ada hams, ada angin. Okey, tetapi ada satu keadaan dia macam rakhawah. Dia macam rakhawah. Okey, kalau rakhawah ni, kalau kita nak cerita, dia punya lepasan suara dia setengah saat macam tu. Wa in, dia ada setengah saat lepasan suara. Okey, tapi ada yang suku saat. Pendek lagi. Tak tahulah macam mana kita nak kira setengah saat, suku saat. Kita pandai agak-agak lah. Kita nak kira setengah saat, suku saat tu memang tak boleh Okey, ada 5 huruf dipanggil lin umar. 5 huruf ni dipanggil huruf-huruf bainiyah, huruf-huruf yang duduk di tengah-tengah. Dia tidak disekat dan tidak pula dikeluar macam rakhawah. Okey, so dia keluar tapi dia keluar pendek je. Okey, macam lam contoh. Ibrahimul qawa'id. Okey, jangan lama dan jangan tahan. Kalau tahan mul qawa'id, kalau kita tahan, lin umar ni adalah huruf-huruf yang suka tenggelam pada huruf selepas dia. Okey, contoh dia yang paling banyak sekali tenggelam adalah apabila lam jumpa ain atau ain jumpa lam. Okey, macam mana bunyi dia? Ya'lamun. Nampak? Ya'lamun. Dia akan tenggelam. Okey, so kita nak elak dia daripada tenggelam, maka kita kena lepaskan dia. Okey, cuma lepas dia tu dia tak boleh sama dengan rakhawah, sebab dia bukan huruf-huruf rakhawah. So kita lepaskan dia sikit je. Kita lepas sikit je. Okey, mul qawa'id. Okey, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Aywa. Minal baiti. Ya tadi kita sebut dia adalah huruf rakhawah, maka kita kena lepaskan suara. Dan pada masa yang sama, huruf ya yang mati didahului oleh baris atas, maka di sana ada lin, lembutkan dia. Baiti. Aywa. Baiti wa is. Okey, huruf sin mati, maka di sana ada hams, lepaskan angin. Wa is. Letak tangan kat depan mulut kita, kita dapat rasa angin. Wa Ismail. Okey, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Okey, yang lain semua insya-Allah mudah. Okey, cuma hati-hati pada huruf-huruf yang berbaris mati. Wa idh, apabila datang di dalam Al-Quran perkataan idh, okey, waw dekat sini adalah waw istinaf, masuk cerita baru. Okey, walaupun kisah dia masih lagi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi kisah yang berbeza dengan ayat 126. Kisah Nabi Ibrahim mula daripada ayat 124, 125, 126. Masuk ayat 127 masih lagi kisah Nabi Ibrahim, tetapi dalam penceritaan yang berbeza. Lalu waw dekat sini adalah waw istinaf, waw memulakan satu cerita. Idh, apabila datang idh di dalam Al-Quran, maka kita tahu bahawa benda yang diceritakan selepas idh adalah benda yang telah berlaku dan benar-benar berlaku. Okey, dia bukan macam kita cerita. Kita kadang-kadang kita buat cerita once upon a time, kita cerita pasal tanggang ke, pasal apa ke, itu kebanyakannya adalah cerita-cerita dongeng. Ada cerita-cerita betul, tetapi kita kadang-kadang kita campurkan dengan cerita-cerita dongeng. Tetapi dalam Al-Quran tidak ada kisah-kisah ataupun cerita-cerita, melainkan ia benar-benar berlaku. Okay, tambah lagi kalau Allah Subhanahu Wa Taala bawa datang dengan idh. Okay, kerana idh ini menunjukkan masa silam. Okay, suatu ketika dahulu dan ia benar-benar terjadi. Wa idh yarfa'u. Okay, lalu Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah nak bagi tahu, kalau kamu nak bercerita kepada manusia, maka ceritalah dengan penceritaan yang betul yang ada di dalam Al-Quran. Wa idh yarfa'u, rafa'a yarfa'u, angkat, Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu kelebihan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Okey, Allah Subhanahu Wa Taala bila inginkan kebaikan kepada kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan jalan untuk kebaikan, yang mana kebaikan tu dia bukan hanya sampai pada kita sahaja. Kita sebut Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia telah melaksanakan sesuatu yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia anugerah yang sangat besar. Apa yang Nabi Ibrahim buat? Fa'atammahun. Bila mana Allah Taala sebut wa idzibtala Ibrahim, benda yang diberi pada Nabi Ibrahim sama macam kita, cuma bebanan yang sampai pada Nabi Ibrahim lebih berat. Ya, apa Nabi SAW sebut, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling banyak diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi tanggungjawab adalah para nabi. Okey, bermakna kita semua manusia ni diberi tanggungjawab, diberi bebanan. Okey, tetapi para nabi ni dapat bebanan yang lebih besar. Okay, cuma Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Ta'ala angkat ceritanya kerana Nabi Ibrahim dia bukan hanya buat dan laksanakan, tapi dia sempurnakan. Maksudnya dia beri, bila mana Allah Ta'ala kata beriman pada Allah Ta'ala, maka dia beriman tanpa ada kekufuran, tanpa ada kesyirikan. Sampai ke tahap Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi arahan untuk dia sembelih anak dia pun, dia sembelih anak dia. Ini nak tengok tahap kesempurnaan keimanan yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu apabila Nabi Ibrahim berjaya dalam ujiannya, Allah Subhanahu Wa Taala beri ganjaran kepada Nabi Ibrahim. Dan ganjaran yang sampai pada Nabi Ibrahim ni, dia bukan ganjaran yang untuk kebaikan dia aja. Allah Taala janji pada kita, setiap kebaikan yang kita buat, kita akan dapat kebaikan dia. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang buat satu kebaikan, maka Allah Taala balas, gandakan dia punya ganjaran dia 10 kali ganda. Asyru amsalha, darat 10. Okey, itu kebaikan yang kita rasa dah cukup hebat. Kita buat satu kebaikan tapi Allah Taala balas dengan 10. Tapi ada ganjaran yang lebih hebat lagi, bila mana kebaikan yang kita buat berterusan. Nabi Ibrahim dah tak ada, tapi orang masih lagi, setiap orang yang tawaf dekat rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dekat Kaabah, pahala dapat pada Nabi Ibrahim. Kerana apa? Kerana Nabi Ibrahim yang bina benda ni. Allah Ta'ala sebut dekat sini, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Al-qawa'id, kaedah ni adalah tiang ni. Tiang ni adalah kaedah, benda yang membolehkan sesuatu di atasnya berdiri. Itu qawa'id. Macam manusia ada qawa'id. Qawa'id manusia adalah tulang empat kerat dia. Kerana dengan tulang empat kerat ni lah manusia boleh berdiri, dia boleh berjalan, dia boleh bergerak, dia boleh menguruskan dirinya tiap-tiap hari. Orang yang kehilangan qawaid, yang kehilangan salah satu daripada tulang empat kerat, menyebabkan dia tak boleh nak hidup dengan baik, dengan stabil. Okay, lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut Nabi Ibrahim, apa yang Nabi Ibrahim buat? Al-qawaid. Okey, bukan apa, kalau kita tengok Kaabah sekarang bentuk dia macam itulah. Okey, tetapi apa yang Allah Ta'ala sebut Nabi Ibrahim buat adalah qawaid, asas, binaan, asas kepada bentuk Kaabah pada hari ini. Dan bentuk Kaabah pada hari ini bukan bentuk yang ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Macam mana kita tahu? Kerana Nabi SAW, antara benda yang Nabi nak buat sebelum Nabi SAW wafat, ialah Nabi nak bina semula Kaabah atas qawaidah Ibrahim. Nak bina semula Kaabah ni di atas binaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, tapi oleh kerana Nabi SAW sebut pada Aisyah, oleh kerana aku takut kaum kamu ni yang baru masuk Islam takut jadi fitnah. Nabi SAW runtuhkan Kaabah, benda yang jadi tempat ibadah manusia sebelum zaman Nabi SAW. Tiba-tiba datang Nabi SAW nak runtuhkan pula Kaabah, nak bina semula. Walaupun niatnya nak bina semula di atas binaan asal Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi kadang-kadang perbuatan yang kita nak buat, walaupun niat dia baik, walaupun tujuan dia baik, tapi apabila dia boleh menimbulkan fitnah, maka kita stop, maka kita berhenti. Okay, kita nak berdakwah contohnya, kita pergi berdakwah dekat mana? Kelab malam contohnya. So tujuan kita baik tak? Baik. Kita nak berdakwah, nak ajak orang supaya tinggalkan benda-benda lara, datang ke masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perbuatan kita masuk dalam kelab malam tu boleh menyebabkan berlakunya fitnah. Orang kata, apa ustaz masuk dalam kelab malam?
Orang dah tak nampak dah ustaz ni nak buat apa, tak buat apa, sebab tak ada bukti ustaz ni duduk mengajar ke ajak orang ke, tak ada. Yang orang nampak dia masuk kelab malam, so jadi fitnah. So Nabi SAW, Nabi nak bina Kaabah di atas qawaid Ibrahim. So kita tak nampak dan kita tak tahu macam mana bentuk qawaid Ibrahim, kerana Nabi SAW tak buat apa binaan seperti qawaid Ibrahim. Okay, tapi yang kita tahu bahawa asas kepada binaan Kaabah adalah qawaid, tiang-tiang ataupun binaan-binaan foundation yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Wa Ismail, dan tengok bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala bawa datang cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Boleh kata di mana ada cerita yang berkenaan dengan para nabi dan rasul, ada surah-surah yang berkenaan dengan para nabi dan rasul, Allah taala akan bawa cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana nak bagi tahu bahawa antara contoh tauladan yang kita nak ikut sebagai seorang bapa, seorang pemimpin, sebagai seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, contoh terbaik kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Antara contoh terbaiklah. Okay, kita ada contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi antara contoh terbaik kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang Nabi Ibrahim buat? Wa Ismail. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim adalah untuk Nabi Ibrahim yang bina Kaabah. Tapi Nabi Ibrahim apa yang dia fikir? Dia fikirkan tentang anak dan zuriat keturunan dia. Ya, sebab tu kalau kita tengok doa Nabi Ibrahim semuanya na. Kenapa na kami? Siapa kami itu? Sedangkan yang beriman dengan Nabi Ibrahim pada zaman dia adalah Nabi Ibrahim sendiri. Tapi kenapa bila datang doa, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang doa Nabi Ibrahim semua na? Kerana nak cerita Nabi Ibrahim, apa yang dia fikirkan adalah tentang zuriat keturunan dia. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Bila Allah Subhanahu wa taala bawa datang surah An-Nisa, dan di dalam surah An-Nisa ni ada wasiat. Wasiat untuk kita menjaga ataupun buat baik dengan isteri kita. Wasiat dan untuk peringatan untuk kita jaga anak zuriat keturunan kita. Kalau kita ada harta maka tinggalkan untuk anak zuriat keturunan kita. Tapi sebelum Allah Taala cerita tentang isteri dan anak-anak, Allah Taala sebut apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah Ta'ala kata, ada orang dalam hidup dia beriman dan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia jaga hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi dia abaikan zuriat keturunan dia. Okay? So kita nampak dalam masyarakat kita berapa ramai orang yang mak ayah duduk dekat masjid, datang dekat masjid, baca Quran hebat, tapi bila sampai pada zuriat keturunan, maka kita nampak macam mana kelonggarannya, macam mana lalai dan terabainya zuriat keturunan manusia ini. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala beri peringatan. Kadang-kadang kamu jaga isteri kamu jaga anak-anak kamu dari sudut harta dia, tapi kamu tak jaga dari sudut agama dia, dari sudut ibadah dia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, nanti kita akan lalu pada ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Ketika mana Nabi Ya'qub alaihi salam datang kepada dia saat kematian dia, dah nazak dah. Okey, dan bila Nabi Ya'qub dah nazak ni, apa yang dia fikir? Apa yang dia fikir? Kita kalau dalam keadaan kita nazak ni, kita dah fikir macam mana kita nak selamatkan diri kita. Kita nak mengucap macam mana, apa amalan terakhir yang kita nak bawa jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Ya'qub alaihi salam dia faham, antara tanggungjawab dia adalah untuk jaga zuriat keturunan dia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata apa tadi? Selepas Allah Taala sebut wal yakhshal ladzi, pada penghujung ayat tu Allah Taala kata apa? Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kamu kalau nak bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, antara tanda ataupun ciri kamu bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala ialah apabila kamu berjaya menjaga zuriat keturunan kamu. Nabi Ibrahim AS tanggungjawab untuk bina Kaabah ni adalah di atas bahu Nabi Ibrahim AS. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat situ wa Ismail. Okey, padahal cerita sebenarnya adalah wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ini cerita sebenar dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sertakan dekat belakang tu wa Ismail, kerana nak bagi tahu bahawa ini Nabi Ibrahim AS nak buat kebaikan, maka dia pastikan anak dan
zuriat keturunan dia turut sama mendapat kebaikan tersebut. Okey, bagi orang-orang yang dah ada anak contohnya, dah ada cucu contohnya, okey, maka pastikan anak-anak ni terjaga agama dia. Solat dia macam mana, kita tengok solat dia macam mana. Okey, kita duk fokus pada dia punya pencapaian akademik dia. Bila dia tak lulus ujian, sekarang ni UPSR dah tak ada, PMR pun dah tak ada, kita pun dah tak ada, ruang untuk marah tu pun dah kurang lah. Okey, tapi benda yang kita fokus pada anak kita ialah nak kerja apa masa depan, nak kahwin dengan siapa, tanpa kita tengok macam mana agama dia. Nabi Ibrahim, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Benda yang Nabi Ibrahim ajar pada anak dia, wasiatkan pada anak dia ialah agama ni, pegang pada agama ni. Lalu Allah Ta'ala kata, kita memang risau anak-anak kita. Nabi SAW jumpa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas nak dermakan seluruh hartanya fi sabilillah. Nabi kata 1/3 je, yang lain semua bagi pada anak-anak kamu. Bukan Nabi tak bagi kita tinggalkan harta, bukan Nabi tak bagi kita nak jaga bahagian dunia anak-anak kita, tetapi yang lebih penting, Allah Ta'ala kata apa? Takutlah kamu pada Allah Ta'ala. Okay, waqifuhum innahum mas'ulun. Umar bin Abdul Aziz apabila dia baca ayat ni, waqifuhum innahum mas'ulun, dia ulang banyak kali. Dia ulang banyak kali. Kerana apa? Kerana dia tahu tanggungjawab yang ada pada dia. Dia sebagai khalifah, tapi dia berhenti itu bukan sebab tanggungjawab dia sebagai khalifah, tanggungjawab dia sebagai bapa. Ada orang yang rasa sampai pada hari kiamat nanti, bila dia dah lepas pada timbangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan lepas peristiwa hisab dah lepas, dan ditentukan untuk masuk syurga, tetapi dalam perjalanan dia untuk masuk syurga, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kifuhum, stopkan mereka ni, hentikan mereka ni. Sebab apa? Innahum mas'ulun, mereka akan ditanya tentang apa? Tentang tanggungjawab mereka. Kamu dengan isteri kamu macam mana? Kamu dengan anak-anak kamu macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala bila suruh kita jaga, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, yang tu kita jaga. Qu anfusakum, jaga diri kamu, pelihara diri kamu. Wa ahlikum nara. Bukan kita tak dipertanggungjawabkan dengan jiran sebelah, kita tak dipertanggungjawabkan dengan kawan-kawan kita, walaupun kita lebih banyak hidup dengan kawan-kawan kita, kita lebih banyak hidup dengan rakan sekerja kita, tetapi kita tak dipertanggungjawabkan dengan apa yang mereka lakukan. Melainkan kalau kita nampak mereka buat kesalahan, kita kena tegur lah. Okey, tapi kita tak dipertanggungjawabkan. Tetapi wa ahlikum nara, keluarga kamu Allah Subhanahu Wa Taala beri arahan khusus. Wa anzir ashiratakal aqrabin, benda yang Allah Taala perintahkan kepada Nabi SAW yang pertama adalah beri peringatan kepada siapa? Ashiratakal aqrabin, kepada orang-orang yang kamu muasyarah dengan dia, ahli keluarga kamu wahai Rasulullah. Sebab tu Nabi SAW, Nabi mula dakwah dengan siapa? Nabi mula dakwah dengan isteri baginda Khadijah. Nabi mula dakwah dengan orang yang di bawah jagaan baginda, anak angkat baginda Zaid bin Al-Harithah. Nabi mula dengan Ali bin Abi Talib yang dijaga oleh Nabi SAW. Kerana Nabi SAW tahu bahawa tanggungjawab pertama kita setelah diri kita sendiri adalah ahli keluarga kita. Dan begitulah Nabi Ibrahim AS. Ada peluang, kita nampak anak kita dah ada kematangan dan boleh untuk dibawa pergi masjid, bawa pergi masjid. Kita nampak anak kita dah boleh faham, bila kita bercakap dia boleh faham, kita bercerita tentang agama dia boleh faham, bawa dia datang ke majlis-majlis ilmu. Kita laksanakan tanggungjawab kita. Apa yang jadi pada anak tu selepas tu bukan kerja kita. Kerja kita adalah kita dipertanggungjawabkan untuk bimbing anak kita, pandu anak kita, channel dia ke arah yang betul. Kita kadang-kadang bila tanggungjawab untuk kita didik anak kita, untuk bawa dia ke arah syurga, kita pas pada orang lain. Kita pas pada guru-guru, kita pas pada ustaz-ustaz yang mengajar dekat masjid, yang pergi dekat halaqah tahfiz dekat masjid. Sedangkan ustaz-ustaz ni tak ditanya pun anak kita jadi apa, tapi kita yang akan ditanya tentang anak-anak kita. Sebab tu kalau kita nak pas kerja ni pada guru ke apa ke, kita sendiri jangan abaikan. Kita sendiri jangan abaikan. Okay, anak kita jadi apa selepas tu, itu Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbab. Anak Nabi Nuh pun tak beriman kepada Nabi Nuh, anak Nabi Lut pun tak beriman kepada Nabi Lut. So semua
di bawah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita kena laksanakan tanggungjawab kita. Dia tak ada istilah wala taziru waziratun wizra ukhra. Isteri tak pakai tudung, kita tanggung dosa dia. Anak tak tutup aurat, kita tanggung dosa. Tak ada. Tetapi dosa tu akan ada pada kita kalau kita tak sebut pada isteri kita, kamu kena tutup aurat. Kalau kita tak sebut pada anak kita, kamu kena tutup aurat. Dekat situ dosa kita datang. Okey, kerana kita gagal untuk bimbing dia. Maka Nabi Ibrahim AS bila dapat peluang, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Ibrahim bina Kaabah dekat mana? Dekat Makkah Al-Mukarramah, tempat Nabi Ismail membesar. Maka Nabi Ibrahim nampak peluang untuk bawa sekali anak baginda untuk dapat pahala yang sama. So setiap orang yang ada dekat yang bertawaf dekat Kaabah, maka dia bukan hanya tengok makam Ibrahim, tapi dia akan lalu dekat Hijr Ismail. Okay, bayangkan setiap orang yang lalu kat sana akan ingat pada Nabi Ibrahim, akan ingat pada Nabi Ismail, dan bagaimana mereka akan dapat pahala untuk setiap orang yang datang beribadah dekat Makkah, dekat Kaabah. Dan kemudian setelah mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id, Nabi Ibrahim memulakan amalan dia. Nabi Ibrahim telah melaksanakan tanggungjawab dia. Lalu setelah Nabi Ibrahim buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, apa yang datang pada Nabi Ibrahim? Katalah kita bulan puasa, kita ambil contoh bulan puasa lah, sebab kita paling rajin beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala ni pada bulan puasa. Tak ada dah waktu-waktu lain. 10 hari pertama Zulhijjah pun tak ada lah macam bulan Ramadan. Habis kita dalam bulan Ramadan, kita keluar daripada bulan Ramadan, apa yang kita rasa? Kita rasa apa? Rasa hebat, betul tak? Kita rasa macam belon. Sebab apa? Sebab kita dah banyak beribadah pada Allah Ta'ala. Kita menangis pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan cakap bulan Ramadan, satu malam je. Katalah dalam malam satu malam ganjil. Esok tu pula orang bagi tahu malam semalam ni malam Lailatul Qadar. Apa kita rasa dalam ibadah kita? Okay. Contoh orang yang dapat qiyamul lail, malam ni dia tak pernah qiyamul lail, tapi malam ni alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan hati dia, kejut dia, lalu dia boleh bangun untuk qiyamul lail. Okey, lalu bila dia sampai pada waktu subuh, apa dia rasa? Jujur dengan diri sendiri lah, apa dia rasa? Bila dia tengok kawan-kawan dia akan rasa, oh hebat aku. Betul tak? Tapi dia simpan pada diri dia sendiri. Okey, dia akan tengok, oh orang tak ada orang rasanya qiyamul lail seperti mana aku qiyamul lail. Tak, benda tu fitrah. Benda tu fitrah. Bila kita buat sesuatu yang lebih daripada orang lain, kita akan rasa kita ada up sikit lah berbanding orang lain. Dan benda tu fitrah pada diri kita. Okey, tetapi benda yang kita lupa adalah untuk kita pastikan bahawa ibadah kita tu adakah ia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang bila dia ibadah, dia buat amal, dia bersedekah, dia yakin 100% Allah Subhanahu Wa Taala akan terima ibadah dia. Sebab tu kita selalu sebut, bila kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pandang daripada dua sisi. Satu sisi fizikal kita dan satu sisi batin. Sisi fizikal kita adalah tempat penilaian manusia. Solat kita angkat takbir, kita rukuk, kita sujud, siapa yang nilai? Allah Ta'ala tak nilai benda ni. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah Ta'ala tak nilai benda ni. Okay, kita ibadah korban baru ni, Allah Ta'ala tengok ke sadur ke tak sadur, apa lembu yang kita korbankan. Okay, kita korban ke lembu ke kambing ke, okay, kita korban unta ke. Allah Ta'ala tak tengok. Benda fizikal ni adalah tempat penilaian manusia. Manusia yang nilai kita, wah Masya Allah dia ni rukuk lama, sujud dia lama, okay, bacaan dia Masya Allah bacaan yang baik. Okay, bila dia korbankan lembu sadur, Masya Allah dia sanggup keluarkan harta dia untuk berkorban di jalan Allah Ta'ala. Itu tempat penilaian manusia. Dan sering kita utamakan tempat penilaian manusia, lalu kita lupa tempat penilaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Lalu Nabi Ibrahim AS, walaupun dia laksanakan tanggungjawab daripada Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala pada dia untuk bina Kaabah, tetapi Nabi Ibrahim takut selepas dia buat ibadah ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak terima amal ibadah dia. Sebab tu lepas habis dia buat amal ibadah, dia kata apa? Rabbana taqabbal minna. Dan ini yang kita selalu sebut. Habis daripada bulan Ramadan, kita keluar, apa yang kita sebut pada kawan-kawan kita? Taqabbalallahu minna wa minkum. Okay? Lepas habis solat pun ada orang sebut taqabbalallahu minna wa minkum. Sebab apa?
Sebab kita jangan jadikan dia sebagai adat semata-mata. Bila kita tak tahu apa yang kita sebut, kenapa kita sebut, lalu dia jadi ucapan-ucapan yang menjadi adat semata-mata. Okay. Sedangkan ini, okay, Rabbana taqabbal minna. Dan begitu juga zaman sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat Al-Quran, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Allah Taala cerita tentang para sahabat. Yu'tuna ma ataw. Para sahabat ni, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, semua mereka turut. Semua ikut. Allah Taala puji sendiri dalam Al-Quran, yu'tuna ma ataw. Okay, Allah Taala bagi perintah, mereka ikut. Allah Taala bagi larangan, mereka ikut. Tapi wa qulubuhum wajilah. Dan hati-hati mereka takut. Lalu Aisyah tanya kepada Nabi SAW, apa yang mereka takut? Mereka takut Allah Subhanahu wa taala tidak terima amalan mereka. Okey, sebab tu dalam ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita yakin kita dapat buat 100%, walaupun kita yakin kita tak ada kekurangan dalam ibadah kita, tetapi jangan lupa harap minta pada Allah Subhanahu wa taala, taqabbal minna. Taqabbal minna. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tak tahu ibadah yang kita buat pada Allah Subhanahu wa taala, adakah dia betul-betul 100% ikhlas kerana Allah Taala, ataupun kita dapat bagi 50% je ke, 70% je ke. Walaupun kita fokus dalam solat kita, siapa yang dalam solat dia memang 100% fokus pada Allah Subhanahu wa taala? Saya sebut mustahil. Mustahil. Dengar tengok kawan sebelah bergerak masa solat pun dia dah kata, apalah kawan aku ni. Dengar kawan baca kuat sikit, alhamdulillah rabbil alamin. Tak boleh perlahan ke? Tok imam baca panjang sikit, tok imam panjang. So tak ada orang yang dapat bagi 100% dalam solat dia. Pasti akan ada kekurangan. Okay, so kita nak tampung kekurangan ni, sama ada kita buat amalan sunat yang lain ataupun doa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Kita boleh bagi 50%, tapi Allah Taala bila nak terima daripada kita, Allah Taala boleh terima 100%. Okay, nampak? So amalkan, buat seperti mana sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam setiap amalan kita, habis kita beribadah pada Allah Ta'ala, kita bersedekah ke, kita memberi nasihat ke, habis kuliah ke, habis solat ke, doa, minta pada Allah Ta'ala, taqabbal minna, terimalah daripada kami apa yang kami buat ni. Okay? Innaka antas sami'ul alim. Dan tengok macam mana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim nak Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim puji Allah Subhanahu wa taala. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah as-sami' al-alim. Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. So dan begitulah Allah Subhanahu wa taala pun dah tunjuk pada kita. Kamu nak minta pada Allah Subhanahu wa taala, maka puji Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna. Allah Taala ada nama-nama yang agung, ada sifat-sifat yang agung. Dan Allah Taala kata nama-nama yang agung ni untuk apa? Bukan untuk kamu kita buat nyanyi nas'aluka ya man huwallah, tapi untuk kita buat dalam doa. Kita hafal 99 nama Allah Subhanahu wa taala, nyanyi dengan bermacam-macam rentak sekalipun, tapi kalau kita doa pada Allah Subhanahu wa taala tak ada rasa nak puji Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahu ada kekurangan dalam doa kita. Sebab ada orang bila dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya fikir diri dia sendiri je. Apa yang dia nak, apa yang baik untuk diri dia, dia tak ada rasa untuk puji Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dengan manusia, bila dia nak minta dengan manusia, macam mana cara dia minta? Nak buat pinjaman bank, macam mana dia nak buat pinjaman bank? Nak minta tolong daripada kawan, macam mana dia minta tolong dengan kawan dia? Sampai merayu-rayu, sampai merintih-rintih, sampai puji kawan tu, ajak belanja makan apa semua. Tapi bila nak minta dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia take for granted. Dia tahu Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala Maha Pemurah, Allah Ta'ala pemberi rezeki. Lalu bila mana dia berdoa minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia kata, ya Allah bagilah, Engkau Tuhan bagilah. Tak ada rasa langsung nak puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana dia buat dengan manusia, patutnya double dan triple dia buat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam satu doa tu kita nak sebut sampai 99 nama Allah Ta'ala sekalipun sebutlah. Okay, tapi bila kita berdoa biar sesuai lah. Okay, biar sesuai. Kita nak minta rezeki daripada Allah Ta'ala, nak minta nikmat, janganlah doa ya Jabbar ya Qahar urzuqni. Tak kena lah. Ya Jabbar ya Qahar tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak membinasakan orang, Allah Ta'ala nak azab orang.
Tapi kita duk ya Jabbar ya Qahar urzuqni, tak kena lah beri rezeki kepada aku. Okey, so bila kita doa, sebab tu Nabi SAW kata pada 99 nama Allah Taala ni, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahid man ahsaha dakhala al-jannah. Siapa yang tunaikan hak dia, ahsaha, dia bukan ahsa ni maksud dia kira, tapi bukanlah maksud dia mengira. Maksud dia adalah siapa yang tunaikan hak dia. Maksudnya bila kita nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita puji Allah Taala sebagai At-Tawwab. Okay, bila kita nak minta rezeki daripada Allah Taala, sebut Allah Taala Ar-Razzaq, Al-Mun'im, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita sebut dengan nama yang sesuai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah cara kita memuji Allah Taala. Okay, dan nama yang paling agung untuk kita bawa, untuk kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah yang terbaik bila kita guna nama yang paling agung, iaitu Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam zikir kita tak boleh nak guna nama ni. Kita tak boleh duduk je kita sebut ya Latif, ya Latif, ya Latif. Sebab nama-nama Allah Taala ni, Allah Taala tak kata untuk kita bawa berzikir, tapi untuk kita bawa berdoa pada Allah Taala. Fad'uhu biha. Maka bawalah kita berdoa dengan, kita dah memang nak sebut nama Allah Ta'ala, suka. Ada orang dia suka zikir Allah, 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 Allah. So daripada dia zikir kosong yang tak ada makna pada lafaz mufrad, bawa dalam doa. Allah, Allah, ya Allah urzuqni, ya Allah ighfirli, ya Allah. Sebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sertakan dengan doa. Sebab nama-nama Allah Ta'ala sendiri sebut. Kegunaan dia adalah untuk kamu puji Allah Ta'ala dalam berdoa. Dan ini rahsia Nabi Ibrahim. Bagaimana permintaan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim minta apa? Tengok selepas ayat yang ke-128, permintaan Nabi Ibrahim AS adalah permintaan yang lebih hebat daripada permintaan Nabi Musa. Nabi Musa AS minta untuk lantik saudara dia seorang je untuk jadi Nabi dan Rasul. Tapi Nabi Ibrahim dia doa apa? Kita akan tengok pada ayat 128. Okey, tapi Rabbana taqabbal minna. Nabi Ibrahim dalam keadaan dia meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia puji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang Allah Taala nak daripada kita. Sebab tu Allah Taala kata laulam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibun. Kalau kamu tak buat dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan gantikan kamu dengan satu kaum lain yang berdosa. Satu kaum lain yang buat dosa. Pasal apa? Sebab orang yang tak buat dosa, dia tak tergerak hati dia nak berdoa, nak menangis, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ampunkan dosa aku, ampunkan dosa aku. Tapi bagi orang yang buat salah, orang yang buat dosa, walaupun lewat macam mana sekalipun, akan tergerak hati dia untuk merintih dan menangis pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala ampunkan dosa dia. Dan itu yang Allah Taala nak daripada kita. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Ad-du'a'u huwal ibadah. Kita nak tengok diri kita ni, betul tak kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tengok pada doa kita. Mula-mula tengok kita ni suka berdoa ke tak suka berdoa. Kita dah tahu ada waktu mustajab doa. Hujan tadi waktu mustajab doa. Sebelum maghrib tadi waktu mustajab doa. Antara azan dan iqamah waktu mustajab doa. Ada tak kita tergerak hati nak berdoa? Kita dengar hujan, bukan kita tak tahu hujan waktu mustajab doa, tapi berapa ramai yang berdoa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai yang sebelum maghrib tadi minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan doa ni tak semestinya kita kena angkat tangan, tak semestinya kita kena menghadap kiblat. Itu adab dalam berdoa, ya. Hai'ah keadaan terbaik untuk kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita mengangkat tangan berdoa. Yarfa'u yadayhi ila as-sama'i yaqulu ya Rabbi ya Rabb. Nabi cerita bagaimana orang yang nak meminta pada Allah Taala, yamuddu yadayhi ila as-sama'. Lagi tinggi dia angkat pada Allah Taala, maka lagi nampak dia punya pengabdian diri dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan tengok doa kita. Okey, dan itu adab, tapi tak semestinya kita kena angkat tangan. Tak angkat tangan pun tak apa. Tapi ni tak angkat tangan, nak minta pada Allah Taala pun berat hati. Walaupun dah tahu waktu mustajab doa, tapi susah nak minta. Dan bila kita minta pula, macam mana cara kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala? Okay, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang, Nabi SAW kata antara sebab Allah Taala tak perkenankan doa kita, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Orang bila minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, nak jawapan cepat, nak kesihatan. Tengok ada diri kita sakit ke, ahli keluarga kita sakit ke, doa minta pada Allah Ta'ala, nak esok tu dah sembuh, lusa tu dah sembuh, seminggu tu dah sembuh. Kita seolah-olah paksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukannya minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita mengharapkan Allah Ta'ala tentukan yang terbaik untuk kita. Tak, tapi kita paksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Nabi SAW kata fa innallaha la mukrihala. Tak ada orang yang boleh paksa Allah Subhanahu wa taala. Bila kita doa Allahumma ighfirli in syi'ta, Nabi SAW kata, ya Allah ampunkanlah dosa aku kalau engkau nak. Minta pada Allah Subhanahu wa taala tapi tak ada keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. So Nabi SAW kata, kamu ni nak paksa Allah Subhanahu wa taala ke? Nak hilangkan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala ke? Doa kamu macam mana pada Allah Subhanahu wa taala? Bila minta pada Allah Subhanahu wa taala, minta betul-betul dan minta dengan pujian pada Allah taala, minta dengan rintihan pada Allah taala. Macam mana kita berdoa pada Allah taala, itu hakikat pengabdian diri kita pada Allah taala. Kalau kita doa pun ya Allah ya Rahman amin amin, macam mana doa kita? Doa huwal ibadah. Doa ini adalah petanda ibadah kita. Kalau kita nak buat kayu ukuran ibadah kita pada Allah Ta'ala, jangan tengok pada solat kita. Solat ni adalah doa yang terbaik, tengoklah juga. Tapi tengok pada doa kita. Dalam solat kita pun macam mana kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi kata dalam rukuk fa'azzimu fihi rabb. Dalam rukuk kamu ta'zim Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Agungkan Tuhan kamu dalam rukuk kamu. Macam mana kita buat? Dalam sujud kita Nabi kata fa'aksiru fihi du'a, fa'aksiru fihi minad du'a. Banyakkan doa kamu pada Allah Subhanahu wa taala ketika mana kamu sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat kita paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala adalah apabila kita sujud. Nabi SAW kata fa'aksiru fihi minad du'a. Maka banyakkan kita berdoa dalam sujud kita. Okay, tapi macam mana kita dalam solat kita? Okay, macam mana kita dalam solat kita? Bacaan kita dalam solat kita, doa kita dalam solat kita. So Allah Subhanahu Wa Taala bawa datang Nabi Ibrahim alaihi salam untuk tunjukkan pada kita rahsia. Antara cara ataupun sebab Allah Subhanahu Wa Taala terima doa kita adalah selain daripada doa itu sendiri, apabila disertai dengan pujian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung pada ayat 128. Baik, kita baca dulu ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Baik. Okay. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam apabila dia melaksanakan ibadah daripada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim bila berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dia bukan jenis pemalu. Dalam doa kita jangan malu. Okay, kita buat satu ibadah lalu kita rasa kalau dalam satu ibadah ni boleh satu doa je lah kot. Tapi Nabi Ibrahim dia tahu bila dia berdoa pada Allah Ta'ala, ini ruang dan peluang, dan dia berdoa selepas dia buat amal soleh. Nak bagi tahu pada kita antara cara ataupun rahsia sebab kenapa doa kita diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah apabila kita bertawassul dengan amal soleh kita. Okay, ada benda-benda yang kita buat kebiasaan kita suka bantu orang, kita suka derma RM1 dalam tabung masjid, tiap-tiap hari kita derma RM1 ataupun 20 sen kita derma. Lalu bila kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam keadaan kita memerlukan, maka sebut amal soleh kita. Nabi SAW cerita bagaimana tentang 3 orang yang terkurung dalam gua. Lalu bila mereka berdoa minta pada Allah Ta'ala, mereka berdoa dengan apa? Dengan amal soleh mereka. Lalu gunakan amal soleh kita. Nabi Ibrahim guna amal soleh dia. Okay. Setelah Allah Ta'ala cerita, Nabi Ibrahim berdoa setelah dia menunaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta daripada dia. Allah Ta'ala minta daripada Nabi Ibrahim antahira baitiya lit-taifin wal-akifin, untuk disucikan, bersihkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar
sesuai selesa untuk orang datang beribadah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk bina Kaabah. Apa Allah Ta'ala kata, yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Okay, setelah Nabi Ibrahim buat amal soleh, maka dia gunakan amal soleh yang dia buat untuk berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu antara doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbana waj'alna, jim bila dia mati tolong jangan anginkan dia. Jangan baca dengan bahasa Jawa, waj'alna. Okey, cuhur kita tak nak. Bahasa Jawa kita buang. Jim waja. Okey, waja. Dia takkan ada angin keluar. So untuk dapatkan jim yang betul, maka dua benda kita kena jaga. Yang pertama, tengah-tengah lidah kita rapat ke langit-langit atas, dan yang kedua, gigi atas dan gigi bawah kita dijarakkan sedikit. Waj'alna, jangan waj. Okey, jangan ada waj. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Okey, setelah Nabi Ibrahim doa pada Allah Taala taqabbal minna, Nabi Ibrahim juga waj'alna muslimaini lak. Antara doa Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail menjadi orang yang menyerah diri sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, nak tunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam siapa dia? Nabi. Nabi Ismail alaihissalam siapa dia? Nabi. Dalam keadaan mereka ni nabi, mereka tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk jadi muslimin, untuk jadi orang yang menyerah diri sepenuhnya pada Allah Ta'ala, untuk jadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak tunjukkan pada diri kita, walaupun keadaan kita tengok sekarang ni, keadaan kita pada hari ini, orang yang rajin datang masjid, orang yang rajin berzikir, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Nabi ada bagi tahu bahawa ada orang yang hidup dia sepenuhnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Ada orang dan seluruh kehidupan dia beramal dengan amalan ahli syurga. Orang tengok dia, orang kata ini kalau tak masuk syurga, kita tak tahu nak buat macam mana lah. Okay. Tetapi sehinggalah dia dengan syurga jarak dia illa zira'. Sampaikan dia jarak dia dengan syurga hanyalah satu jengkal. Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhulaha. Tapi dalam keadaan sejengkal lagi nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, tapi penghujung hayat dia berubah. Fayamalu bi'amali ahli an-nar. Seluruh hidup dia buat amalan ahli syurga, tapi kerana penghujung hayat dia buat amalan ahli neraka, maka Nabi kata fayadkhulaha. Maka kelayakan dia, layak dia untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam keadaan kita beribadah pada Allah Ta'ala, dalam keadaan kita sedang iman kita sedang tinggi, kita kena tahu juga ada situasi dan keadaan yang menyebabkan iman kita turun. Sebab tu Nabi Ibrahim doa pada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala ni ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kerana hati kita ni nama dia qalb. Kenapa nama dia qalb? Qalbun. Kerana qalaba ni maksud dia terbalik. Sebab hati kita dia tak pernah tetap. Hari ni kita sayang dengan pengurusi, esok tukar pengurusi. Kan? Hati kita tak pernah tetap. So yang boleh menetapkan hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi SAW, bila ada orang minta nasihat daripada Nabi SAW, qulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Nabi SAW, Sufyan bin Abdullah, hadis Sufyan bin Abdullah dalam Sahih Muslim, datang kepada Nabi SAW, tanya, wahai Rasulullah, katakan kepada aku satu perkataan yang aku tak boleh nak tanya orang lain, hanya aku boleh tanya pada engkau wahai Rasulullah. Nabi kata apa? Qul amantu billah summa istaqim. Katakan bahawa aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala summa istaqim. Istiqamah ni, nak kekal dalam agama Allah Subhanahu wa taala ni bukan benda yang senang. Okay, kita sekarang ni sebab kita dalam situasi yang ada kawan-kawan yang tolong bantu kita, kita rajin pergi solat, tapi ada orang dia lalu fasa yang menyebabkan dia tak nak pergi masjid, dia jadi down, nak baca Quran pun tak nak doa pada Allah Ta'ala pun tak nak. So akan ada fasa tu dalam kehidupan kita. Okay, saya kenal ada orang-orang yang rajin pergi masjid, tapi bila dia sakit, solat pun tak nak. Sedangkan ini kita tengok tak pernah tinggal masjid, tak pernah tinggal surau.
Tapi bila Allah Ta'ala uji dia dengan kesakitan, lalu dia masuk hospital, dia rasa dah seolah-olah macam Tuhan dah tak sayang dia malah dah nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So Nabi Ibrahim ajar pada kita supaya nak istiqamah, selain kita berusaha, maka jangan bergantung pada diri kita sepenuhnya. Doa minta pada Allah Ta'ala, waj'alna muslimaini lak. Dalam keadaan mereka dua-dua Nabi ni pun tetap berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Ta'ala jadikan mereka ni orang-orang yang benar-benar menyerah diri pada Allah Ta'ala. Dan kemudian wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan pada zuriat keturunan kami. Okey, so ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa dia buat yang dia fikir adalah zuriat keturunan dia. Nabi SAW, apa yang Nabi buat? Nabi fikir tentang ahli keluarga Nabi, Nabi fikir tentang para sahabat Nabi. Dan kita ni tak dipertanggungjawabkan macam para anbiya ni nak jaga dia punya umat dia. Kita hanya dipertanggungjawabkan dengan ahli keluarga kita. Dan benda yang paling simple untuk kita buat pada ahli keluarga kita adalah doa. Doa. Wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Kita ada anak kita, kita ada ibu bapa kita, doa minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang paling-paling kita boleh buat. Tambah dari zaman sekarang ni, kita nak didik anak zaman sekarang ni bukan benda mudah. Nak didik anak, nak rotan dia, orang tahu pula. Anak kita rotan, orang lain yang tolong report polis. Anak kita tu okey je, tapi orang lain pula yang apa, nak jaga anak sekarang susah. Dengan TV 24 jam, kalau tak ada TV pun orang pergi tengok YouTube, tak ada YouTube pun game budak-budak. Kita tengok permainan game. Zaman kita kalau kita main game, apalah yang ada dalam tu, benda biasa kita main. Tapi zaman sekarang game dengan pakaian dia tak menutup aurat, bahasa yang digunakan, bahasa yang tak elok, bahasa yang kasar, bahasa yang kotor. So nak didik anak sekarang ni bukan satu benda yang mudah. Lalu lagilah kita punya pengharapan, kita punya pergantungan pada Allah Ta'ala sepatutnya lebih tinggi. Okay, doa minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, doa untuk anak-anak kita. Kita duk mengharapkan anak kita untuk berdoa untuk kita lepas kita tak ada. Tapi masa kita hidup ni, kita dulu doa untuk dia. Buat macam Nabi Ibrahim. Dengan doa kita itulah berkemungkinan anak kita dia dapat doakan untuk kita. Tapi oleh kerana kita malas nak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mengharapkan agar anak kita automatik boleh jadi saleh lalu doa untuk kita. So hanya tinggal angan-angan semata-mata. So doa minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak kita baik ke, anak kita tak baik ke, doa minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Dan tunjukkanlah kami cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manasik adalah haji. Okay, haji ini dah ada daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa arina manasikana. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Okay, bila kita nak buat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan saya selalu sebut tentang benda ni, kita selalu pakai akal kita bila kita nak ibadah. Nak solat macam mana? Orang kata pada kita angkat takbir, kita pun angkat takbir. Macam mana kita angkat takbir? Siapa yang pernah tengok angkat takbir dia? Betul tak Nabi ajar, Nabi SAW ajar angkat takbir macam ni? Betul tak Nabi ajar rukuk macam ni? Betul tak Nabi SAW ajar sujud macam ni? Kita tak pernah tanya dan tak pernah bersoal. Orang kata solat ada takbir, kita pun main angkat takbir. Orang kata solat ada rukuk, kita pun main rukuk je. Tapi Nabi Ibrahim ajar pada kita wa arina manasikana. Kita dengar azan jap. Kita sambung. Oh
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. Baik tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita habiskan sikit lagi. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kami tata cara bagaimana kami nak beribadah kepada Engkau ya Allah. Sebelum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelum Nabi Ibrahim sebut wa arina manasikana, Nabi Ibrahim sebut dulu apa? Waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Islam maksud apa? Apa maksud Islam? Kita dengar perkataan Islam, kita tanya agama apa? Agama kita Islam. Apa dia Islam? Islam adalah al-istislam, penyerahan diri sepenuhnya pada Allah Ta'ala. Lalu macam mana nak tengok kita punya penyerahan diri kita? Kita nak mengaku diri kita sebagai seorang Muslim, kena ada ukuran dia. Takkan setiap daripada kita boleh datang, saya seorang Muslim, saya seorang mukmin. Dakwaan semua orang boleh dakwa, tapi kita nak pastikan bahawa ia bukan sekadar dakwaan, tapi ia adalah hakikat yang ada pada diri kita. Lalu Nabi Ibrahim letak kayu ukur dekat sini. Macam mana nak tahu bahawa kita ni penyerahan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai ke tahapnya? Wa arina manasikana. Bila mana datang petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam tata cara kita beribadah. Nak berselawat macam mana, nak solat macam mana, nak zakat macam mana, nak haji macam mana, nak berdoa macam mana, semua ni telah diajar oleh Nabi SAW. Nabi dah datang pada kita. Kalaulah manusia ni boleh buat ikut suka dia, solat macam mana sekalipun yang penting baik, zakat macam mana pun, selawat macam mana pun yang penting baik, Allah Ta'ala tak payah hantar Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala bagi arahan dia, berselawatlah kamu. So ikutlah cara macam mana, yang penting baik. Yang penting baik Allah Ta'ala terima. Tapi kenapa Allah Ta'ala hantar Nabi dan Rasul? Sebab nak bagi tahu pada kita yang Allah Ta'ala nak tengok daripada kita bukan hanya buat amal ibadah, tapi penyerahan, total submission pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Nabi kata sujud macam mana, rukuk macam mana, kita ikut ke tak ikut? Sebab tu kita punya tahap keislaman kita bukan pada kita tengok okey ke tak okey yang kita buat, tapi kita tengok sejauh mana kita ikut apa yang Nabi SAW buat. Sebab tu apabila datang orang bagi tahu pada kita, oh amalan ni boleh buat, sebab apa? Sebab tok guru tu buat, ulama tu buat. Kita tak kata benda ni totally salah, tapi bila kita ikut tok guru dan ulama, apa jadi? Kita akan tinggalkan apa yang Nabi ajar. Dan dekat mana tahap keislaman kita bila kita mula tinggalkan apa yang Nabi SAW ajar? Itu sebab kita kata bukan kita tak hormat para ulama, bukan kita tak hormat tok guru, tapi kalau amalan tu datang daripada dia sendiri, maka kita kata minta maaf lah, kita letak tepi dulu. Sebab apa? Sebab kalau saya sibukkan diri saya dengan amalan yang manusia sendiri buat, menyebabkan saya akan tinggalkan amalan apa yang Nabi SAW buat. Sebab tu Nabi Ibrahim sebelum dia sebut wa arina manasikana, dia minta dulu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah jadikanlah kami orang yang terima apa sahaja yang Engkau berikan kepada kami. Okey. Apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab? Allah Ta'ala kata Allahu Akbar, ayat dia anda dah lupa. Maka lil mu'minin wala mu'minatin, maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak wajar bagi orang yang mengaku dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila Allah Ta'ala dah tetapkan sesuatu, Allah Ta'ala dah tetapkan cara nak beribadah pada Allah Ta'ala, tiba-tiba dia pergi cari option lain. Allah Ta'ala kata maka lil mu'minin, tak layak bagi orang yang nak mengaku dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi dia tidak ada penyerahan diri sepenuhnya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu kita nak ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan pada kita, perintah Allah Ta'ala, larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, susah. Tambah dengan cabaran-cabaran, dengan syaitan dok kacau kita, dengan syahwat-syahwat, kita sayang pada isteri, sayang pada anak, sayang pada harta, sayang pada kedudukan. Susah untuk kita ikut sepenuhnya apa Allah Ta'ala perintahkan pada kita. Sebab tu Nabi Ibrahim sertakan belakang tu apa dia? Wa tub alaina. Nak bagi tahu, ya Allah, kami ni cuba sedaya upaya kami untuk ikut apa yang Kau datang perintahkan,
nak tinggalkan apa yang kau larang, tapi kadang-kadang jadi juga kami tak dapat nak ikut apa yang kau perintahkan, kami buat juga larangan kau, maka watub alaina, ampunkan dosa kami. Taubat maksudnya kita meminta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali pada Allah Taala. Tabayatubu maksudnya ada ya'udu, balik, kembali semula pada Allah Taala. Taubat adalah untuk benda yang telah berlaku, istighfar untuk benda yang akan datang. Okay, kedua-duanya meminta keampunan, tetapi taubat adalah untuk benda yang telah lalu. Maksudnya apabila kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita terlepas pandang, kadang-kadang kita rasa berat nak ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada kita, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pandu kita, maka pada waktu tu apa yang perlu adalah taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sekali lagi, apabila Nabi Ibrahim minta nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Ibrahim datangkan dengan pujian, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah Maha penerima taubat dan engkau Maha mengasihani. Okay, kalau kita tengok ayat 127 dengan 128, kedua-duanya berkaitan dengan doa. Apa persamaan doa 127 dengan 128 ni? Apa persamaan dia? Persamaannya adalah doa ini didoa sendiri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nak bagi tahu pada kita, doa yang terbaik untuk kita persembahkan pada Allah Ta'ala bukan doa yang kita pergi pada ustaz, tolong doa untuk saya ustaz, tuan guru tolong doa untuk saya tuan guru. Tak ada masalah untuk kita minta pada orang-orang yang kita yakin kita ada husnuzan pada dia orang saleh, boleh doa. Tapi doa yang terbaik untuk kita persembahkan pada Allah Ta'ala adalah doa kita sendiri. Tak payah tengok doa kita ni orang berdosa ke tak berdosa ke, dosa tak dosa tu cerita lain, tapi doa terbaik yang kita nak bawa pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah doa kita sendiri. Kita sendiri yang tadah tangan berdoa meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala tengok pada perkara-perkara batin. Kadang kita tak pandang benda tu, kita duk mengharapkan aku ni doa Allah Ta'ala terima ke tak terima, Allah Ta'ala terima ke tak terima. Sedangkan yang minta berdoa Allah Ta'ala minta, Allah Ta'ala kata apa? Wa qala rabbukum ud'uni, Allah Ta'ala kata kamu doa minta pada aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala kata wa qala rabbukum ibhas an ahad yad'u lakum. Tak ada pergi minta cari orang untuk doa untuk kita, tak ada. Allah Ta'ala kata ud'uni, kamu sendiri doa minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak tunjukkan pada kita itu yang Allah Ta'ala nak tengok pada kita. Dan kita sebut tadi, doa adalah tanda perhambaan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kita ada dua kaedah hari ini, di mana penanda ukur kita untuk kita tengok tahap perhambaan diri kita adalah pada doa kita. Dan kita nak tengok penyerahan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sejauh mana penyerahan diri pada Allah Ta'ala. Tengok bagaimana ketaatan kita untuk ikut apa yang Nabi SAW bawa pada kita. Lalu kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada malam ini. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk tu daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka tepuk dada masing-masing, tanya bagaimana iman kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.